tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, dan dunia dan umat Islam tidak akan bersedia apabila Dajjal datang. Kita tidak akan bersedia, majoriti tidak akan bersedia. Bila Dajjal datang nanti, bila dia sampai peringkat dia nak kontrol semua sekali, pada masa itu majoriti orang Islam akan ikut aja. Macam mana yang berlaku pada tahun 2019 apabila telah diisytiharkan pandemik, setengah orang panggil pandemik, setengah orang panggil pandemik, kan? Jadi bila diisytiharkan pandemik jadi, maka terpaksa ikut. Yang namanya Perdana Menteri pun kena ikut, yang namanya yang di Pertuan Agong pun kena ikut, yang namanya imam di masjid surau kena ikut, yang namanya makmum, tukang bersih, tukang cleaning, orang buruh, apa saja, semua kena ikut. Pihak berkuasa pula, polis, tentera, tak kira lah, yang namanya Panglima Angkatan Tentera ikut sahaja. Jadi sebenarnya majoriti manusia tidak akan bersedia bila berhadapan dengan pengisytiharan disebut oleh Nabi SAW. Nabi SAW, Yaumul Khalas. Yaumul Khalas ni hari di mana Dajjal akan mengisytiharkan diri dia. Dajjal akan keluar, Dajjal akan datang. Dia panggil Yaumul Khalas. Nabi kata, kamu tahu tak apa Yaumul Khalas? Nabi tanya 3 kali. Sahabat-sahabat jawab apa? Sahabat-sahabat kata, wallahu rasul a'lam, Allah dan Rasul yang maha yang mengetahui. Maka Nabi kata, hari di mana Dajjal keluar. Kenapa Nabi sebut Yaumul Khalas? Cuma 3 kali Nabi kata. Kerana Nabi bagi warning, pada masa itu majoriti umat tidak akan bersedia berhadapan dengan pengisytiharan Al-Masih Dajjal. Tak bersedia. Kenapa tak bersedia? Kerana perancangan yang mereka buat ni, peperangan rahsia yang mereka buat pada hari ini, menjadikan kita semua ni terperangkap dengan semua perancangan dia. Kita tak boleh lari dah. Tak boleh lari dah. Kita ikut aja. Macam lembu kena cocok hidung. Sama macam masa PKP dulu. Ikut aja. Bila orang suruh duduk rumah tak fikir. Kan? Satu hari kan, pihak MKN kata naik kereta seorang aja boleh. Semua ikut seorang. Satu kereta seorang aja. Lepas tu lain hari pula 2 orang boleh. Lain hari pula 3 orang boleh. Lain hari pula seorang semula, 2 orang semula. Kan pelik tu. Seolah-olah macam coronavirus tu boleh pilih pula. Jadi bila kita tanya kenapa 1, 2, 3 pun tak ada fakta juga, tak ada jawab juga. Benda ni berlaku lah. Kami pernah jumpa dan bincang dengan orang tertentu. Tak ada. Baik, nak sebut sini, kita akan follow je. Bila keluarnya digital ID besok, follow je. Terpaksa. Tak boleh. Kalau tak follow, dia akan jadi satu yang berbahaya. Berbahaya. PKP dah lepas. Akan ada lagi PKP ni. Ada orang kata PKP dah lepas. Tak, ada lagi. Baik, saya sebut sini. Baik, jadi nombor 1 poin yang saya nak sebut, dalam 2024 mereka merancang. Saya akan tunjukkan apa yang mereka rancang. Saya akan bacakan sekejap lagi, tengok, tunjukkan kepada semua kita ni. Mungkin kita dah tahu sebahagian kita ni. Iaitu kita gambarkan bahawa nombor 1, umat Islam majoriti tidak bersedia. Dunia majoriti tak bersedia. Tak kira lah yang jadi Perdana Menteri siapa. Orang yang bergelar Anwar Ibrahim, orang yang bergelar Najib Tun Razak, orang yang bergelar Mahyudin, orang yang bergelar Zahid Hamidi, orang yang bergelar Abdul Hadi Hawang, orang siapa saja yang menjadi pemimpin Perdana Menteri, malah yang di Pertuan Agong, siapa sahaja tidak akan mampu melawan, hanya mengikut, kecuali mereka yang memahami cara kaedah ni. Cara kaedah ni saya tak boleh jelas lah kat sini. Habislah strategi tu. Habislah strategi tu. Jadi nak sebut kat sini bagaimana keadaan yang mendatang. Sebab itulah akan ada satu perkara yang kita dah makin jelas sekarang. Maknanya segala yang kita cakap 5 tahun sebelum ni, 10 tahun sebelum ni, sebenarnya saya dah buat research lebih daripada 30 tahun. Saya buat kajian lebih daripada 30 tahun. Sejak daripada tahun 1990 lagi. Saya dah mula lah. Alhamdulillah bersama dengan panduan beberapa orang syekh yang memang pakar bahagian antarabangsa ni, and international conspiracy, pakatan jahat. Beberapa syekh daripada Mesir, daripada Iraq,
daripada Palestin, beberapa orang juga daripada Amerika, syekh daripada Arab yang duduk di sana. Kita bincang dan sebagainya, dan saya buat sikit-sikit, lebih daripada 30 tahun sekarang. Saya nak sebut kepada tuan-tuan perempuan, bila kita buat research, kita dapati banyak dah kita sebut sebelum ini. 10 tahun lepas dah sebut dah, 15 tahun lepas sebut dah, dan banyak juga saya dedahkan sikit-sikit sebelum, sikit-sikit kita dedahkan. Tapi nak sebut sini, kita dah mendekati lebih kurang berapa bulan aja nak masuk pada 2024, tarikh yang tahun yang penting, yang kritikal. Maka kita akan berhadapan dengan satu yang kita tidak bersedia. Jadi tujuan saya buat kuliah malam ni supaya kita kenal, kita nampak, dan kemudian kita bersedia. Kalau kita tak bersedia, sama macam kita tak ada pengetahuan tentang apa yang bakal berlaku. Maka insya-Allah kita lihat mereka telah pun merancang sekarang ini, pada tahun 2024 nanti akan ada satu United Nations Summit. Dia akan buat satu summit, sidang kemuncak. Bahasa kita panggil sidang kemuncak, summit. So United Nations Summit pada tahun 2024, tahun depan, apa dia nak buat? Dia akan buat United Nations Summit of the Future, dia panggil Summit of the Future. Jadi Summit of the Future maknanya sidang kemuncak itu akan membincangkan sesuatu yang ada pada masa depan yang belum berlaku lagi. Jadi kita kata, macam mana boleh bincang benda yang belum berlaku, kan? Benda tak berlaku lagi, kita dah bincang. Dan perbincangan tentang benda yang belum berlaku ini ialah perbincangan untuk activate, untuk mengaktifkan semua peraturan global treaty, peraturan-peraturan dunia, persetujuan dunia. Contohnya saya nak sebut sini, satu summit telah dibuat pada tahun 19. Saya tak ingat tahunnya, tetapi summit berkenaan dengan anak-anak. Berkenaan anak-anak. Jadi dalam summit on children, contoh telah ada dalam piagam Charter of United Nations bahawa anak-anak bukan milik mak ayah. Anak-anak milik negara. Anak-anak akan jadi, dia tak sebut secara direct, tapi dia punya implikasi dia macam tu. Anak-anak adalah milik negara. Jadi oleh kerana anak-anak milik negara, maka kita kena bagi hak pada anak-anak untuk memilih kehidupan dia ikut yang dia nak, bukan ikut yang mak ayah nak. Ni contoh ni benda yang mereka dah bincang di summit on children, anak kanak-kanak dalam United Nations, dan mereka dah buat carta. Carta ni dah ada dah sekarang, cuma dia belum implement. Tapi dia akan implement nanti bila mana Summit of the Future 2024 mereka lancarkan. Apa yang pada anak-anak contoh tadi, mereka akan menyatakan bahawa anak-anak adalah milik negara, maka mereka berhak memilih agama mereka. Bukan ketika mereka kecil-kecil lagi, masa baby lagi, ataupun bukan masa ketika mereka dalam dalam keadaan remaja, umur daripada 1 tahun sampai 7 tahun, 7 tahun sampai 14 tahun, 14 tahun sampai 21 tahun. Jadi sepanjang kanak-kanak, remaja, bayi dan sebagainya tadi, maka itu bukan milik ibu bapa, milik negara. Maka ibu bapa tidak berhak untuk menjadikan anak-anaknya itu beragama Islam, Kristian, Hindu dan sebagainya. Jadi anak-anak tidak dibenarkan beragama sehinggalah mereka berumur 18 tahun atau 21 tahun, terpulanglah definisi dia nanti. Maka bila kanak-kanak dah bantang, dia boleh pilih nak masuk agama Kristian ke, nak masuk agama Islam ke, nak masuk agama Hindu ke. Nampak? Jadi semua treaty-treaty yang ada yang ada ini akan activated setelah 2024. Mereka mengadakan United Nations Summit of the Future.